Sejauh mana Tan Sri melihat keberjayaan kerajaan dalam menangani COVID-19? Silakan untuk soalan yang pertama, pusingan pertama kepada Tan Sri. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana dijemput sekali lagi untuk berwacana di Bicara Harakah. Ya. Dan nampaknya soalan yang pertama tu nampaknya soalan yang boleh menaikkan suhu dan juga boleh menaikkan darah. Iya. Sebab di luar sana banyak juga saya dengar komen-komen soal kononnya kerajaan gagal dan khususnya gagal menangani COVID dan macam-macam lagi. Saya nak bagi dalam bentuk analogi yang mudah sekali ya. Bila kita katakan pandemik, ya, apa maksud pandemik ataupun wabak? Iaitu satu suasana keberjangkitan penyakit sampai di peringkat tak boleh dikawal. Itu maknanya pandemik. Kalau tidak tak dipanggil pandemik, tak dipanggil wabak. Dia kata soal jangkitan biasa saja. Kalau dikatakan wabak dan nak mengawal wabak adalah dalam keadaan di mana keadaan hilang kawalan. Ya. Luar kemampuan. Sistem collapse. Bila itu berlaku, bermakna gagallah kita untuk menguruskan pandemik. Ya. Ini soalan yang mudah. Di manakah keberadaan negara kita pada masa ini dalam soal mengawal COVID? Kita having problem, orang tak takut dengan COVID. Ya? Bila orang tak takut, artinya bagi sesetengah orang ini tidak wabak. Larang pun dia buat, jangan retas sempadan dia nak buat, dia tak takut sampai kita terpaksa menggunakan kuasa-kuasa kepolisian. Ya. Sepatutnya bila wabak, masing-masing akan pertahankan diri sendiri. Pada saya itu adalah indication bahawasanya kita berjaya mengawal wabak sehingga dia tidak dianggap wabak oleh setengah orang. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Itu tanda kejayaan. Yang kedua, kita kena lihat bagaimana yang berlaku di tempat lain. Ya. Kalau kita nak compare benchmark, kita kena ada comparison. Jadi kena tengok di tempat lain sebab wabak ini wabak global. Kalau berlaku dalam Malaysia saja, kita tak ada benchmark. Kita nak compare. Baik, kita ambil contoh. Negara seperti Amerika, negara yang kuat, negara yang kaya, negara yang moden, negara yang segala-galanya ada pada mereka. Apakah suasana wabak di Amerika Syarikat? Di Amerika Syarikat, jumlah orang yang terjangkit dengan COVID dalam keadaan dia menguruskan COVID berjumlah 34,335,239 orang. 35 juta rakyat Amerika. Sememangnya Amerika populationnya lebih besar. Ya. Tapi hakikatnya angka mutlak Amerika Syarikat telah dijangkiti dalam negara serba moden, serba canggih, serba serbi. Ya. 35 juta rakyatnya dijangkiti COVID. Kes baru. Ini dalam keadaan sekarang. Dalam keadaan mereka dah berjaya, mereka dah jumpa vaksin dan World Health Organization pun boleh katakan dia paling dekatlah dengan mereka dan sebagainya. Hari ini kes baru di Amerika Syarikat masih lagi berjumlah 10,010 kes. Masih lagi angka 5 digit di Amerika Syarikat. Jumlah mati 615,232 orang. Kes kematian yang baru 205 orang. Jadi kalau kita tengok angka begitu, kita tengok pula kepada negara kita. Negara kita jumlah kes 662,000 berbanding 34 juta di Amerika Syarikat. Kes baru kita sehari dua lepas 4,900, hari ini ada naik sikit ya, berbanding dengan 5 digit di Amerika. Dan jumlah kematian kita mungkin sekitar 4,000 berbanding dengan kematian di Amerika berjumlah 615,000. Berjaya atau gagal. Ya, itu yang kedua. Atau kita tengok negara seperti United Kingdom. Ya, sebuah negara yang dilihat sebagai contoh moden dalam perubatan. Anak-anak kita nak belajar perubatan pun pergi ke UK, ya.
Kalau nak rujuk pada hospital yang terbaik pun ada di United Kingdom. Apa terjadi di sana? Jumlah jangkitan 4.573 juta. Ya, berbanding dengan kita yang 662 tadi. Kes baru sekarang ini average tiap-tiap hari. Walaupun vaksin dibuat di United Kingdom, AstraZeneca tu research dan ditemui di Amerika. Tetapi kes baru dia masih lagi berlaku 7,742. Jumlah kematian 127,000. Di Itali ratusan ribu mati. Itu maknanya pandemik. Jadi kalau tanya Malaysia berjaya atau tidak dalam kita mengawal pandemik, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menafikan ancaman memang agak masih besar pada anggapan kita. Tetapi secara relatif kejayaan, secara relatif kita sudah cukup berjaya. Ya. Kemudian banyak lagi perkara lain yang kita boleh ambil kalau kita nak sukat berjaya tak berjaya. Bagaimana mungkin kita kata kita gagal menguruskan kerajaan ataupun menguruskan COVID. Dalam keadaan sekarang ini tiap-tiap hari, tiap-tiap 4 hari 1 juta rakyat diberi suntikan percuma. Berapa banyak negara yang boleh berbuat gitu? Setiap 4 hari 1 juta rakyat diberi suntikan percuma. Kalilah dengan RM1 satu suntikan. Berapa banyak kita boleh berbelanja? Adakah itu tanda kita gagal? Apalagi dalam keadaan sekarang ini, angka kita tak pun mencecah 5 angka. Dia naik sekejap 8-9 ribu, kita ambil tindakan tertentu, sekarang dia turun balik. Kemudian bila kita relax, kita berikan peluang banyak aktiviti, berjalan balik, kes tu naik balik. Jadi secara ringkasnya, pada saya, jangan kita menjadi umat yang tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita kena terima, kita kena syukur pada Allah bila kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Seluruh rakyat berdoa di semua tempat. Allah makbulkan doa kita. Pandemik tidak terjadi dalam bentuk pandemik. Sistem perubatan kita tidak kolaps. Kerajaan masih terus mampu memberikan suntikan-suntikan percuma. Malah sekarang mensasarkan dalam masa 2-3 bulan lagi kita akan dapat memberi suntikan kepada lebih 80% daripada penduduk. Bukan saja rakyat, orang asing datang pun semua dapat diberikan kemudahan-kemudahan perubatan dan sebagainya. Daripada saya, kita berjaya walaupun kita belum boleh nak menyebut sebagai kejayaan mutlak. Sebab menguruskan pandemik seperti ini, dia memerlukan time frame yang panjang. Kita kena terus berusaha. Dan fasa terakhir kita ialah Pelan Pemulihan Nasional yang sedang kita laksanakan sekarang. InsyaAllah kita akan terus berjaya dan akan berjaya bersama. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, itu dia satu jawapan yang pada saya mudah faham. Tetapi ianya memberikan satu impak penjelasan yang cukup baik pada masyarakat. Bila kita sebut pandemik ni kan, Tan Sri, memang bahkan pandemik ini satu ujian yang berlaku seluruh dunia, bukan pada negara kita saja. Dan inilah yang dipanggil sebagai satu proses kita menguruskan negara. Kita menguruskan bila sesuatu ujian itu berlaku. Sebab masalah kita ni, masyarakat kita ni, dia terpedaya dengan setengah-setengah polemik yang orang reka-reka sehingga dia hilang bearing. Kalau kita tengok sistem kolek di Indonesia sekarang, pesakit pergi hospital tak boleh ambil oksigen, tak dapat oksigen. Doktor kena pilih dah pesakit mana nak ambil. Kalau sakit, ambulans takkan pergi dah. You rawat sendiri. Di India, sistem kolek apabila sehingga kan pesakit-pesakit dengan mayat terapung-rapung dalam sungai dan sebagainya dah. Sistem kolek. Di Wuhan, sistem kolek. Di Itali, dia dalam gelombang pertama, sistem kolek. Di Amerika, sistem almost collapse. Tapi kita tidak pernah mengalami sistem perubatan kita collapse. Doktor kita terus bertugas, nurses kita terus bertugas, kerajaan terus berfungsi, kita punya daily life. Jadi ini kita mesti memberi kesedaran kepada masyarakat, tetapi jangan pula sampai ke peringkat kita takabur merasakan terlalu berjaya. Ya, kita mesti terima hakikat banyak perkara-perkara yang terus mesti kita lakukan bersama. Dan perlu perbaiki. Masya Allah. Terima kasih.